Salam sejahtera, saya Samsul bin Nongkang daripada Politeknik Sandakan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penulisan saya iaitu antena pelana untuk siaran TV digital VBT. Okey, antena adalah salah satu alat yang menukarkan isyarat elektrik dalam talian pengantaran kepada bentuk gelombang elektromagnet. Ia banyak digunakan dalam penyiaran radio dan TV, selfon dan sebagainya. Salah satu jenis antena ialah pelana antena. Kebaikannya adalah mudah dihasilkan menggunakan teknologi PCB dan mengurangkan kos penghasilannya. So, bentuk fraktal dapat digunakan untuk mengecilkan saiz antena. Elemen antena direka berdasarkan saiz panjang gelombang iaitu lambda untuk menerima isyarat gelombang elektromagnet. Jalur UHF mempunyai panjang gelombang yang lebih besar, so antena yang dihasilkan mesti adalah yang lebih besar. So penggunaan antena luar UHF yang besar ni patut digantikan dengan antena yang bersaiz lebih kecil, kompak, murah dan mudah untuk dihasilkan seperti antena pelana. Teknik bentuk fraktal digabungkan adalah untuk menghasilkan antena yang mempunyai saiz yang lebih kecil. Objektif pertama adalah untuk mereka bentuk simulasi dan menganalisa antena pelana Yagi Uda untuk penerimaan siaran UHF di BBT atau siaran analog. Kedua adalah untuk membandingkan dan mengenal pasti kesan-kesan pada antena properties bagi antena yang telah dihasilkan menggunakan struktur antena yang berbeza iaitu seperti garis lurus dan juga lengkungan fraktal Koch. Metodologi adalah first kali adalah membuat kajian projek terdahulu iaitu literature review tentang antena pelana, dipole, Yagi Uda dan konsep fraktal Koch. Iaitu selepas itu kita membuat reka bentuk menggunakan CST Microwave Studio 2009 yang bagi 4 antena yang kita inginkan iaitu antena dipole, garis lurus dengan fraktal Koch dan juga Yagi Uda 3 elemen garis lurus dengan fraktal Koch. Lepas itu kita membuat simulasi sehingga kita dapat spesifikasi prestasi yang kita inginkan. Kemudian baru kita akan hasilkan analisa hasil simulasi tersebut. Untuk permulaan reka bentuk antena asas dipole menggunakan elemen garis lurus, frekuensi salun kita tetapkan iaitu 650 MHz sebagai frekuensi rujukan. Lepas itu kita akan menggunakan formula yang telah ditetapkan untuk mengira saiz antena tersebut. Hasilnya panjang elemen garis lurus antena dipole adalah 148.4 mm yang telah terhasil. Kedua adalah reka bentuk antena menggunakan elemen fraktal Koch. First iteration, ini adalah tujuan untuk mengecilkan saiz antena. Proses pengiraan menggunakan konsep trigonometri seperti yang ditunjukkan dalam jadual titik lengkungan, iaitu ada 5 titik lengkungan yang kita akan kira. Dan hasilnya panjang gelombang antena tersebut kita dapat mengurangkan sebanyak 14%, iaitu panjang yang antena tersebut adalah 127 mm. Ini adalah pandangan struktur untuk dipole struktur garis lurus dan juga dipole struktur fraktal Koch. Ketiga adalah mereka bentuk antena Yagi Uda menggunakan elemen garis lurus dan juga elemen fraktal Koch, iaitu antena Yagi Uda ini dihasilkan menggunakan antena asas dipole di mana kita menambah elemen pengarah dengan elemen pembalik. Jarak dan panjang elemen tersebut dikira mengikut standard panjang antena Yagi Uda. Maka ianya terhasillah antena Yagi Uda 3 elemen seperti yang kita lihat pada gambar raja. Dan ini adalah pandangan struktur bagi kedua-dua antena yang telah kita hasilkan, iaitu garis lurus dan juga fraktal Koch. Gambar raja ini menunjukkan gambar raja kehilangan balikan bagi kedua-dua antena yang kita hasilkan, iaitu bagi antena dipole, struktur garis lurus dan juga fraktal Koch. Cara kita melihat ni adalah frekuensi tengah itu adalah frekuensi salun yang kita sudah perolehi, di mana potongan negatif 10 dB itu adalah merupakan frekuensi bandwidth di mana frekuensi tersebut boleh diterima. Kita dapat lihat di situ bagi frekuensi garis lurus dipole sebanyak 11.3%, di mana dia boleh menerima frekuensi sebanyak 618 hingga 692 MHz. Berbanding dengan fraktal Koch,
sama juga menerima bandwidth sebanyak 11% dan frekuensi liputannya adalah sebanyak 660 MHz sehingga 737 MHz. Bagi yagi udara yang telah dihasilkan untuk 3 elemen garis lurus, frekuensi tengah salunnya adalah 629 MHz dan bandwidthnya adalah sebanyak 7.2%, di mana coverage untuk antena ini adalah 608 MHz hingga 652 MHz. Manakala frekuensi bagi fractal Koch, yagi udara fractal Koch adalah 677.5 MHz, bandwidthnya adalah 9.2%, di mana frekuensi coverage-nya adalah sebanyak dari 653 MHz sehingga 712 MHz. Bandwidth ini menentukan ada sejauh mana multiband ataupun frekuensi ini boleh beroperasi. Semakin besar bandwidth, semakin besarlah coverage yang dia boleh terima. Okey, corak radiasi. Corak radiasi bagi antena dipole elemen tunggal struktur garis lurus ini menunjukkan corak radiasinya adalah omnidirectional, iaitu dia menerima siaran ataupun dia menerima gelombang elektromagnet di setiap arah, di ke semua arah, dan gandaannya adalah sebanyak 2.19 dBi. Manakala dipole antena untuk struktur fractal Koch juga tetap sama, itu radiasinya adalah menerima di semua arah, iaitu gandaannya juga sebanyak 2.12 dBi. Okey, bila kita lihat corak radiasi bagi antena yagi udara, corak radiasinya berubah daripada omnidirectional kepada directional, iaitu satu arah, di mana kita lihat arah penerimanya adalah di sebelah arah elemen pengarah, di mana gandaannya pula meningkat disebabkan penambahan elemen. So gandaan bagi antena ini adalah 7.6 dBi. Manakala bagi elemen struktur fractal Koch, yagi udara 3 elemen pun sama, corak radiasinya iaitu menerima secara directional, iaitu di arah elemen pengarah, dan juga gandaannya juga meningkat kepada 7.5 dBi. So ini adalah jadual ringkasan bagi simulasi untuk 4 antena yang telah direka. Okey, secara kesimpulannya, objektif projek ini dapat dicapai, iaitu hasil simulasi menunjukkan lebar jalur bagi rekan antena ini dapat mencapai 11.3%, iaitu multiband, iaitu dapat menerima frekuensi sebanyak 629 sehingga 696 MHz. Bagi penerimaan siaran di BBT, iaitu saluran 40 sehingga 48. Walau bagaimanapun, ia tidak dapat digunakan untuk keseluruhan UHF band, iaitu 470 MHz sehingga 800 MHz. Okey, konsep langkungan fractal Koch pula digunakan untuk mengecil panjang struktur asal garis lurus bagi antena dipole yagi udara, yang mana ia dapat mengurangkan panjang antena sehingga 14% menggunakan proses langkungan fractal Koch first iteration. Untuk lagi kecil, kita kena tambah lagi iteration dia lah. So untuk gandaan pula dapat ditingkat dengan menambahkan bilangan elemen pengarah dan pembalik pada asas antena. So itu saja yang boleh saya sampaikan. So sekian, terima kasih.